سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بعبد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang memberi kepada kita ruang masa dan taufik untuk sama-sama kita berada pada malam ini. Kita dapat sama-sama meneruskan lagi pengajian daripada kitab Fatih Faridatul Faraid, muka yang ke mana? Tujuh. Sini tujuh. Dekat mana? Dan wajib pada syarak. Situ ya. Dan wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hot cetakan tulisan Rumi tu muka surat 19 dah. 18 dah. Yang Jawi ni muka surat 7. Pada kata pengarang dan wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui hukum akal yang 3, iaitu wajib bagi Allah dan Rasul, mustahil atas keduanya, dan harus bagi keduanya. Okey. Sekarang ni setelah pengarang rahimahullahu taala membincangkan permulaan yang wajib. Apakah yang wajib kepada mukallaf? Iaitu mengenal Allah, sebagaimana diriwayatkan daripada perkataan Sayyidina Ali, dan para ulama mengambil ni sebagai satu asas, iaitu awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Tuhan. Kerana orang yang tidak kenal Tuhan, bagaimana mampu dia beribadat dengan ibadat yang sempurna? Kerana niat itu terhenti atas Islam dan iman yang benar. Kita semayang, kita puasa, belakangnya ialah lillahi ta'ala. Macam mana kita nak semayang dan puasa kalau kita tak kenal lillah itu, hanya kerana Allah itu? Yang mana kita beribadat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari kerana itulah penting awal perkara itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk sampai kepada mengenal Allah itu, para ulama menyusun ilmu akidah, dan yang dibuat ataupun yang disusun oleh para ulama di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, iaitu membicarakan sifat-sifat Allah ini, tangga dan juga pendahuluan untuk kita kenal sifat Allah Ta'ala ni ialah kita tahu tentang 3 hukum, dipanggil sebagai hukum akal. Sebab itulah musannif rahimahullah mulakan dia kata, dan wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui hukum akal yang 3. Mengetahui hukum akal ni, dia bukan maksud asal, dia sebagai wasilah dan tangga untuk kita kenal dan i'tiqad sifat Tuhan. Kerana dalam pembicaraan akidah kita kena tahu apakah sifat yang wajib bagi Allah, apa sifat yang mustahil, dan apa yang sifat yang harus. Jadi wajib, mustahil, harus yang kita sebut tadi itu hukum. Hukum apa? Itu hukum akal. Di mana di sana itulah ulama pada awal kitab-kitab mereka bincangkan tentang hukum akal. Hukum akal. Jadi di sini kata pengarang, wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, wajib akan sebagai wajib wasilah, mengetahui hukum akal yang 3. Ada orang dia kata tak perlu tahu hukum akal. Kalau dia hukum akal ni perlu tahu tak? Jawapannya, kalau dia dah boleh sampai kepada keyakinan tu tanpa melalui
tentang perbahasan hukum akal, tak ada masalah sebab dia tangga. Kalau kita dapat air dah, kita boleh buka parit, ada air dah, tak payahlah nak gali telaga, tak payahlah nak pergi telefon syarikat air suruh sambung, tak ada, sebab air ada dah, matlamat tu ada dah, makrifah tu kita dapat dah. Tetapi kalau tidak ada, kena ikut cara dia lah. Kalau orang nak air, dia kena gali telaga, kena boreng air, ataupun kena telefon syarikat baru untuk dapat air. Nampak? Jadi wajib pada syarak atas dasar wajib wasilah, wajib perantara. Kerana jalan untuk tahu sifat Tuhan ini dengan kita faham hukum akal. Jadi secara kita kata secara ghalibnya, secara kebiasaannya, orang yang tidak faham betul hukum akal ni golek-goleknya gelecoh, golek-goleknya glitchy. Bila dia kata dia tak perlu tahu hukum akal, tak apalah, betul lah. Kalau tak mau belajar pun tak apalah, sebab dia bukan matlamat utama, dia sebagai wasilah untuk kita kenal Tuhan, sifat Tuhan. Tapi golek-goleknya bila asas atau perantara tu tak betul dah, mukaddimah atau wasilah tu tak kena, kayak gini dia akan jadi akidah dia tu jadi tak kemah. Sebab asas alat tu dia tak mahir. Macam orang nak dapat air, kalau dia tak tahu cara dapat air, tiba-tiba air putu nak mana? Kalau dia tahu nak pergi cari mana, tahu orang nak telefon boreng air, tahu nak gali air, tahu telefon syarikat, dia tahulah. Ada apa pun masalah dia boleh terus, kerana dia tahu cara tu. Kalau tiba-tiba dia tak tahu cara langsung, putus air nak mana? Jadi kerana itulah, walaupun dia sebagai perkara wasilah, perantara, tangga untuk sampai kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni, tapi perlu tahu ahkamu hukmil aqli la mahalah hiyal wujubu thumma listihalah thumma jawazu thalithul aqsami fafham munihta ladzatal afhami. Kata Syekh Dardir, dia kata ahkamu hukmil aqli la mahalah, hukum akal tu ialah ada tiga. Hiyal wujubu thumma listihalah, ialah wajib, kemudiannya istihalah, mustahil. Thummal jawazu thalithul aqsami, kemudian harus. Itu hukum yang ketiga. Fafham munihta ladzatal afham, hendaklah kamu faham betul-betul, nescaya kamu akan dianugerahkan kelazatan, keindahan, kemanisan kefahaman. Bila orang faham betul-betul hukum akal ni, dia akan faham betul-betul, dan payah untuk dia jadi ragu-ragu ataupun jadi syok pada masalah akidah. Dan kebanyakan yang jadi masalah pada akidah ni, ghaliknya kerana tak faham hukum akal. Tak faham hukum akal yang tiga. Baik, tengok, dia kata ada tiga, iaitu pertama, wajib bagi Allah dan Rasul. Pertama tentang wajib. Apa makna wajib? Dan perbicaraan kita ialah wajib bagi Allah dan wajib bagi Rasul. Itulah perkara yang kita akan bincangkan dalam akidah, tentang ilahiyat, ketuhanan, dan nubuat, kenabian. Jadi kena tahu apa itu wajib. Yang kedua, mustahil atas keduanya, mustahil atas Allah, mustahil atas Rasul. Dan harus bagi keduanya, harus bagi Allah, harus bagi Rasul. Tengok pengarang rahimahullahu ta'ala ni, hatta dalam terjemuh pun dia terjemuh dengan membezakan antara huruf jar. Wajib bagi Allah, yajibu lillah. Mustahil atas Allah, yastahilu ala Allah. Mustahil atas Allah. Harus, yajuzu lillah. Jadi bagi atas tu, dia kata sendi ke apa itu? Betul. Dia guna dengan ada makna tu, kerana ini terjemah daripada kalimah Arab. Wajib bagi Allah, mustahil atas. Harus pula, harus bagi Allah. Okey. Jadi ada tiga, wajib, mustahil dan harus. Kata pengarang, wajib dua makna. Wajib dua makna. Jadi kita ambil yang pertama dulu. Apa pengertian wajib? Dia kata wajib dua makna. Pertama, wajib pada syarak
iaitu barang yang diberi pahala pada mengerjakan dia kan barang, dan diseksa pada meninggalkan dia kan barang. Pertama dia wajib pada syarak. Dia sebenarnya bukan dua makna. Wajib itu lihat kepada kita kata wajib dari segi apa. Wajib dari segi apa? Wajib ni hukum. Hukum pula hukum apa? Hukum tu hukum apa? Jadi hukum akal ataupun hukum syarak. Tu kita bagi dua tu, dia kata wajib dua makna. Dengan makna wajib itu ada yang namanya wajib pada syarak, ada yang namanya wajib pada akal. Pertama dia kata wajib pada syarak dulu. Yang ini dalam perbahasan hukum syarak, bila sebut wajib tu apa dia? Barang yang diberi pahala pada mengerjakan dia dan diseksa pada meninggalkannya. Ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang diberi pahala atas mengerjakannya dan diseksa di atas meninggalkannya. Makna buat dapat pahala, tinggal boleh dosa. Tu wajib, bisa kita tahulah. Macam kita kata semayang wajib. Apa maksud wajib? Semayang wajib, buat boleh pahala, tinggal boleh dosa. Tinggal boleh dosa. Itu takrif yang biasa dibawa, yang diambil daripada takrif Imam Haramain dalam waraqah dia. Antara takrif lain lagi, ma yutlabu minal mukallaf talaban jaziman, yang dituntut daripada mukallaf tuntutan yang mesti. Tuntutan yang mesti. Maknanya perkara wajib ni mesti, tuntutan yang mesti. Okey, jadi pengarang kata wajib tu apa? Wajib syarak. Ni wajib syarak ni kembali pada hukum syariat ni, hukum syariat. Hukum berkait dengan hukum fiqh ni. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Wajib tu lah. Wajib tu. Yang kedua, wajib pada akal, iaitu barang yang tentu adanya pada suluhan akal kita dan tidak membenar akal kita akan ketiadaannya, seperti tiak-tiak yang bertokor. Bertokor. Wajib ada tempat. Dia tulis mana tu? Bertongkol. Dia tulis eja, dia eja. T-O-K-O-R. Tokor. Tokor, bukan tongkol. Tokor dia Tuhan tak? Dia hot tokor. Boleh? Klasik. Dia tokor. Dia orang lama ni. Bertokol. Tokor. Hak tadi mudah je, sebab kita biasa dengar wajib semayang, wajib puasa, wajib zakat, wajib tak. Maknanya buat boleh pahala, tak buat boleh dosa. Okay, sekarang ni wajib pada akal pula. Apa dia wajib pada akal? Barang yang tentu adanya, tentu ada, mesti ada pada suluhan akal kita. Pada suluhan akal, pada tasawur fikiran akal, benda itu mesti ada. Bila kita tengok dan kita fikir ke akal, benda ni mesti ada, tentu ada. Makna apa? Dok terima tak ada, tak boleh terima tak ada. Tentu ada. Dan tidak membenar akal kita akan ketiadaan. Akal kita tak boleh terima tak ada. Wajib pada akal ni benda hak mesti. Akal tu hukum ada, akal tak boleh terima sama sekali tak ada dia. Boleh faham tak? Maknanya akal kita hanya menerima dia itu ada semata-mata, tak terima tak ada. Seperti ni buat contoh lah. Contoh seperti tiak-tiak yang bertokor, wajib ada tempat. Nampak dia terjemah bertokor. Bertokor ni khusus sebenarnya. Sebab kita tokor tu dia panggil benda yang solid tau. Solid lah. Dia kalau dia nak terjemah orang Arab tu kullu jismin, setiap jisim.
Atau kullu jirmin atau kulli jismin la budda lahu min makan. Kullu jirmin la budda lahu min makan. Setiap jirim, setiap jisim tak dapat tidak ada tempat. Jadi bertokar ni kalau terjemah Melayu kita benda hak bentuk solid. Kalau air tak pergi tokar tak. Air angin tak pergi tokar. Padahal air ada tempat tak. Jadi contoh ni contoh dengan benda yang khusus. Tapi hukumnya kena kepada umum. Nampak? Contoh bertokar ni ialah contoh dengan bil al-mithal bil akhas. Contoh dengan benda hak lebih khusus. Jadi kalau dia kata yang berjising sedap sikit, maknanya dia tak terjemuh ke bahasa Melayu. Dia kekal setiap yang berjisim wajib ada tempat. Kalau gitu umum lah. Setiap yang berjisim atau berjirim wajib ada tempat. Okey. Sekarang ni dia nak tengok pada masalah tiap-tiap yang bertokar wajib ada tempat. Kalimah wajib tu. Wajib ni wajib apa ni? Wajib yakin, maknanya tak yakin dosa. Tu nak beza tu. Kalau wajib ni wajib syarak ke wajib akal? Kalau wajib syarak, setiap yang bertokar, setiap yang jisim ada tempat. Kita tak percaya, dosa lah kita. Dosa ke? Tak dosa, tak ada kait dengan dosa. Hanya orang kata orang tu salah faham, orang tu tak tahu hukum. Tak dosa. Adakah wajib kita kena i'tikad gitu? Kita kena i'tikad macam mana? Setiap benda tu bertepat. Maknanya kalau tak i'tikad tu dosa. Orang tak panggil dosa, panggil orang tak tahu. Orang tak tahu ataupun salah hukum. Sebab itu wajib sini, sebab tu dua awal kena bagi. Ingat wajib ada dua. Wajib syarak, wajib akal. Dalam perbincangan ini kita bincang wajib akal. Jadi tak ada kait dengan dosa pahala tu dari segi penisbahan hukum tu. Masalah dia dak i'tikad itu suku kira. Ada. Dia wajib i'tikad tu ada, tiba-tiba dak i'tikad tu kufur lah, tu hukum lain tu. Hak ni masalah pengistilahan wajib. Dia kata seperti tiap-tiap yang bertokar wajib ada tempat. Wajib apa ni? Maknanya tengok balik pada istilah. Apa makna wajib akal? Tiap-tiap barang tentu ada ia pada seluruhan akal. Tidak membenar akal kita akan tiada. Payah bahasa kita mudah. Apa benda wajib akal? Perkara yang akal tak terima tak ada. Perkara yang akal tak boleh terima tak ada. Maknanya mesti ada. Perkara yang akal tak boleh terima tak ada, tak boleh terima tak betul. Mesti kena, mesti ada, mesti betul. Contoh, tengok. Benda yang bertokar, berjising ni mesti ada tempat. Akal boleh terima tak? Benda tokar, benda jising tak ada tempat. Boleh terima tak? Tak boleh terima. Akal bila kata benda itu berjising, benda itu tokar, maknanya mesti ada tempat. Akal tak boleh terima benda hak jisim bertokar tak ada tempat. Itu makna wajib. Itu makna akal menghukumkan wajib bahawa setiap yang berjisim bertokar mesti ada tempat. Nampaklah tu. Ambil contoh lain lagi. Kita kata bola. Tak? Bola. Ada peng tak apa? Peng ada. Bola lah ada, peng ada. Peng ini wajib sama ada bergerak ataupun diam. Betul tak? Peng ni kalau dia tak gerak, dia diam. Kalau tak diam, dia bergerak. Okey. Kita telah menghukumkan wajib peng ini bersifat salah satu, sama ada dia bergerak atau diam. Jadi kita kata wajib tu, wajib apa tu? Maknanya kalau kita tak percaya, kita dosa ke? Bukan. Wajib pada akal, maknanya akal kita fikir-fikir, tak boleh terima ada pen gerak pun tidak, diam pun tidak. Makna akal menghukumkan mesti pen ini dia salah satu, sama ada bergerak
ataupun diam. Nampak? Tu makna wajib. Boleh tak tu? Bila kita kata si Pulang ni anak kepada mak dia, Zaid. Zaid ni anak kepada mak dia, Minah. Nampak tak? Jadi pada akal kita, wajib Zaid itu lebih muda pada Minah. Akal tak boleh terima bila kita kata Zaid ni anak Minah, Zaid ni tua pada mak dia. Akal tak boleh terima. Jadi akal dan tidak membenar akal kita akan ketiadaan. Akal tak boleh terima. Makna mesti Zaid ini lebih muda daripada mak dia. Lebih muda pada mak. Jadi anak lebih muda pada mak tu wajib. Pada hukum akal, hukumnya wajib. Wajib pada akal. Anak lebih muda daripada mak dia. Nampak tu wajib, istilah wajib akal tu. Jangan bertukar dengan wajib semayang tadi. Wajib semayang tu kita kena buat dapat pahala. Tu wajib syarak. Sekarang ni perbincangan yang kita bincang, terutama dalam akidah ni, bincang tentang wajib, sifat wajib bagi Tuhan. Apa makna? Akal tak boleh terima bahawa Tuhan tak bersifat dengan sifat tu. Mesti bersifat sifat. Gitu. Bila kita kata wajib Allah Ta'ala wujud, wajib Allah Ta'ala itu ada, apa maksud? Akal tak boleh terima Tuhan tak ada. Akal mesti terima, mesti Tuhan ada. Tu makna wajib akal. Boleh. Tu wajib akal. Jadi wajib ni kena faham betul-betul ni. Tak? Kena faham betul-betul. Kalau salah letak pada pemahaman wajib ni, jadi tukar lalu lah. Tuhan ada tapi boleh jadi kot kalau dia nak mentiadakan diri dia, dia boleh tak ada. Betul tak? Tuhan memang ada Tuhan, tapi kalau Tuhan dia tak boleh, dia nak menghapuskan diri dia, boleh lah. Dia nak melenyapkan diri dia, boleh lah. Boleh terima. Mana? Takut ke ya? Takut ke nak jawab? Mana? Boleh terima tak? Tak boleh? Lemah tengok tu. Ni penting kita tahu istilah-istilah. Bila kata wujud Tuhan tu mesti, makna tak ada dia tu mustahil. Akal tak boleh terima dia tak ada. Hatta dengan sekali andaian dia mentiadakan diri dia sekalipun. Nampak tak? Tu salah kot lain pula tu. Kenapa? Salah kot kudrat dia tak bertakluk dengan perkara wajib. Tu nanti kita akan sebutlah. Tapi pada diri kewujudan dia, wujud dia tak terima tak ada. Maknanya kalau kata dah boleh tak kalau Tuhan tu nak buat alam tapi dia tak ada. Tolak awal dah ni makna cara mikir tu, alat nimbang otak tu tak betul dah tu. Tu betul atau kena betulkan. Ini kita memahamkan makna wajib, mustahil, harus ni. Ini dia kita panggil, kita nak tune balik penimbang otak kita, ukuran otak kita. Kita nak tune balik biar cara berfikir tu betul. Apa yang kita cakap, apa yang kita faham dan apa yang kita ta'akul dalam akal tu dia sama. Nampak? Okey. Jadi wajib pada akal ni dia kata barang yang tentu adanya pada suluhan akal. Akal suluh mana akal fikir tengok benda hak tentu ada. Tak boleh terima tak ada dan tidak membenar akal kita akan ketiadaan. Seperti tiap-tiap yang bertokor wajib ada tempat. Setiap yang bertokor, setiap jisim, setiap jirim bertempat. Kita terang dah. Ada tak jirim hak tak ada tempat? Ada tak? Tak ada. Terang cari dulu. Kok ada kot? Kok ada tak? Jadi bila para ulama kita dah kira, dah cari, dah memang bila kata jirim, jisim tu memang ada tempat. Kerana kewujudan makhluk ini dia berkait dengan tempat. Kalau ada, mesti adanya di mana. Kalau kata benda tu ada, adanya mesti ada di mana. Adanya mesti di mana. Kalau kata makhluk Tuhan, Tuhan tak sama. Jangan buat kira sama. Tuhan tu ada, tapi mesti di mana? Tak sama. Tu Tuhan. Makhluk tak apa.
Bila kata makhluk adanya mesti bertempat. Tak apa, sebab memang kewujudan makhluk ni dalam ruang tempat, dalam konsep adanya tempat. Tuhan tak boleh buat kira sama. Nampak? Jelas? Ada nak tanya tak? Saya tanya lalu sebelum masuk ni. Kait lagi kita nak betul balik, nak tuning balik ni. Wajib apa makna, mustahil apa makna, harus apa makna. Lepas tu kait lagi baru masuk kepada sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil dan sifat-sifat yang harus. Jelas kan? Jelas. Kalau nak ulang sekali boleh kita ulang. Baik. Okey. Sekarang hal yang tadi ialah wajib. Kita ambil lawang dia pula. Takrif bagi mustahil, iaitu barang yang tidak membenar akal kita akan adanya, seperti dua Tuhan. Tadi wajib dia kata ada dua tak? Wajib syarak, wajib akal. Mustahil apa tak kata ada dua? Mustahil syarak, mustahil akal. Apa tak kata ada dua? Ada saja. Sebab mustahil ni tak ada mustahil pada syarak. Sebab hukum syarak ni 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Nampak tak? Itu hukum taklifiyah lah. Masuk hukum wadi'i pula, syarat, sebab, manik itu lain pula betul. Jadi maknanya mustahil tak ada terlibat lah. Jadi sebab itu dia ambil terus kepada mustahil ni. Makna mustahil akal. Mustahil yang dimaksudkan ni ialah mustahil akal. Apa dia mustahil akal? Iaitu barang yang tidak membenar akal kita akan adanya, seperti dua Tuhan. Perkara yang akal tak terima adanya. Akal tak boleh proses benda itu betul. Akal tak terima langsung benda itu ada. Itu mustahil. Itu makna mustahil. Akal tak boleh terima dia itu ada. Contoh dia bagi dua Tuhan. Tuhan tu ada dua. Tak? Boleh terima tak? Ke boleh terima tak? Kita beriman dah, memang kita tak terima tak? Dah orang hok sembah banyak Tuhan tak? Ini boleh terima akal? Jadi maksud boleh terima akal ni apabila disusun ataupun difikir dengan cara akal, ia menatijahkan perkara itu tak boleh terima. Dia akan menatijahkan perkara itu tak boleh terima. Sebab apa? Sebab sekarang ni kalau tengok ni, barang yang tidak membenar akal, ma la yusaddiquhul aqlu, tu membenarkan akal. Dalam Imam Sanusi dia kata ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh, perkara yang tak boleh tasawur pada akal adanya, tak boleh tasawur, tak boleh gambarkan. Jadi gambaran yang dimaksud sini bukan dengan makna kita boleh khayal. Khayal tu ramai orang khayal Tuhan banyak kan. Orang hak dak Islam dia kata Tuhan 2, 3, lebih, beratus pun ada, ribu pun ada. Nampak tak? Dia boleh reka Tuhan tu dia boleh tasawur, dia boleh fikir tu. Bukan maksud fikir tu. Maksud tidak membenar akal ni makna bila kita hujahkan, susun hujah kita dengan akal, natijah tu membawa kepada tak boleh terima. Walaupun mula-mula kata, andai kata ada dua Tuhan, kita buat andaian tu. Andaian tu makna kita fikir kalau ada dua Tuhan, tapi natijahnya kalau ada mana? Akan menyebabkan tak wujud alam. Maknanya mustahil. Akan menyebabkan bahawa ada dua Tuhan itu mustahil. Okey. Jadi di sini dia kata barang yang tidak membenar akal kita akan adanya. Akal tak boleh terima benda tu ada. Bila dipikir-fikir, dia tak akan terima benda tu ada sungguh. Seperti dua Tuhan. Seperti dua Tuhan. Maknanya kalau dua Tuhan ni dalam bab wahdaniyah dia akan bincang. Kalau ada dua ni akan jadi guana. Sama ada dia balah atau dia pakat. Kedua-duanya natijahnya lemah belaka. Kalau balah pun lemah, kalau pakat pun lemah juga. Macam mana huraian dia akan sebut nantilah. Kita tak bawa lagi sini. Patutnya makna mudahnya kita dah buat contoh tu lagi. Kita buat contoh mudah tadi lah. Contoh mudah tadi, benda mustahil. Itu peng tadi kan. Tadi peng wajib apa? Wajib peng ini sama ada bergerak atau diam kan.
kita hukumkan wajib. Mana akal kita tak boleh terima. Dia tak gerak, dia tak diam. Mustahilnya apa? Pen ini bergerak dan diam dalam masa yang sama. Tu mustahil. Pen ni dalam masa dia gerak, dia diam. Boleh terima tak? Boleh terima tak? Kita ni, masa kita gerak, kita diam. Boleh terima tak? Boleh? Tak boleh terima tak? Kalau kita gerak, dalam masa kita gerak tu kita diam. Diam kat mana? Kalau kita gerak, kita tak diam. Bila kita diam, kita tak gerak. Tu mustahil. Mustahil tu akal tak boleh terima benda itu sungguh. Tak boleh terima adanya. Tak boleh terima adanya pen yang gerak dan diam dalam masa yang sama. Boleh? Jadi mustahil ni lawan kepada wajib tadi lah. Okey. Bola itu bergerak, sedang bergerak dan diam dalam masa yang sama. Tak kena tu. Dalam masa sama mustahil. Kalau masa berbeza tak ada masalah, itu harus saja. Itu contoh bagi perkara mustahil. Contoh tu contoh senang sikit lah, daripada tak perlu kepada apa, tak perlu kepada kita susun hujah-hujah, susun mukadimah. Senang je sebab kita dapat tengok bab dua Tuhan ni kena susun. Kalau ada Tuhan tu dia pakat jadi guana, kalau dia balah jadi guana, tu panjang sikit. Tapi memang mustahil juga. Mustahil juga. Dia panggil mustahil nazari. Nazari tu makna berhajat kepada penghujahan dan susunan dalil. Okey, yang ketiga, harus. Harus. Jaiz tu harus tu. Yang ketiga, hukum yang ketiga harus, iaitu barang yang membenar akal. Harus ni pula dia kata dua. Patut dia kata dua ikutlah. Harus ada harus pada syarak. Harus pada syarak itu perkara ma la yusabu ala tarki fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi lidzatihi. Perkara yang tidak diberi pahala buat dan tidak diberi dosa kalau tinggal. Kerana diri perkara tu. Tu panggil harus. Bukan harus, makna buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Hak ni adakah harus dalam masalah hukum syarak? Tak. Ini harus pada akal. Apa dia harus pada akal? Iaitu barang yang membenar akal kita akan adanya dan membenarkan tidaknya. Akal terima dia tu ada, akal pun terima dia itu tak ada. Akal terima dia tu sungguh, akal terima dia tu tak sungguh. Makna akal ni boleh terima kot dua-dua belah. Nampak? Contoh tak beri tak? Ada beri contoh tak? Tak ada. Contohnya apa? Contoh, kalau atas pen tadi, pen bergerak, bersifat pen dengan salah satu tu, makna bergerak pen tu, harus tak? Ke wajib? Harus. Makna boleh kita terima dia bergerak. Pen itu diam, tak bergerak, harus tak? Harus. Tu makna harus. Makna terima bergerak pun harus, terima tak bergerak pun, terima diam pun harus. Jadi mengambil salah satu bersifat dengan salah satu dengan tertentu, hukumnya harus. Apa lagi harus? Contoh lain, ada kita ni harus je. Makna sebelum wujud kita ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada sebelum wujud ni. Sebelum wujud. Atau apa lagi contoh? Cikgu kan ada dah cucu cicit. Cicit ada ke tak? Ada. Ada lagi. Cicit kita boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Menerima ada, menerima tak ada. Jadi harus. Apa? Jadi harus pada akal ni sesuatu yang menerima ada menerima tak ada. Jadi tiga hukum akal tu. Faham betul-betul. Wajib, benda yang tak terima tak ada. Tak terima tak. Kita buat rekah dia punya kaedah. Wajib ialah perkara yang tak terima tak. Akal tak terima tak, makna mesti sungguh. Mustahil, perkara yang tak terima sungguh. Tak terima sungguh. Akal tak terima dia ada sungguh. Harus, perkara yang menerima tak dan menerima sungguh. Menerima sungguh dan tak. Terima dua-dua. Pendeklah sikit kalau kita nak ingat. Perkara akal wajib itu wajib tak terima tak terima tak terima tak. Tergantung tak.
Mustahil dok terima sungguh. Harus terima dua-dua. Sungguh pun boleh, dok pun boleh. Gitu. Okey. Bila kita faham kenapa penting ni. Contohlah bila kita kata anak Tuhan. Hukum apa? Wajib ke, mustahil ke, harus? Mustahil. Apa maksud mustahil? Makna kita tak boleh terima akal Tuhan ada anak kan? Makna anak Tuhan tu tak boleh terima akal dia. Betul tak? Dah kalau boleh tak Tuhan nak buat? Okay, mula. Baru je lepas ni kita kalau ujian ni buat ujian cikgu kan. Ujian lisan. Okay, kita balik mula kepada istilah tadi. Wajib makna tak terima dak, mesti sungguh. Mustahil dak terima sungguh, mesti dak. Harus terima dua-dua. Okey, kita kata anak Tuhan tu hukum dia apa? Mustahil. Apa maksud mustahil? Tak terima sungguh, tak boleh terima bahawa ada. Okey. Boleh tak Tuhan nak buat anak dia? Harus pula Tuhan buat. Jadi anak dia tu harus lah. Dan kalau tu harus Tuhan buat. Boleh buat ada, boleh buat tak ada. Jadi tak ada anak kita kata tak boleh terima ada. Dah ni boleh buat ada, boleh buat tak ada pula. Mana pula. Jadi bolak umur sekali. Sebab apa? Tu penting kata kena faham mana istilah. Mana jaga? Mustahil hukumnya. Bukan boleh tak boleh. Kalau macam tak boleh, macam lemah Tuhan. Kita tak boleh jawab tak boleh. Isunya anak Tuhan tu sendiri mustahil tu. Jadi soalan Tuhan boleh tak buat anak dia tu, soalan tu salah pada awal. Sebab perkara yang dalam kudrat Tuhan, dalam perkara yang Tuhan buat ni, benda yang harus saja. Bagaimana kita akan belajar kudrat Tuhan ni bertakluk dengan benda mungkin, benda harus. Benda harus makna boleh ada, boleh tak ada. Hak tu hak Tuhan buat. Benda hak mustahil, hak tu tak bertakluk dengan kudrat Tuhan. Jadi jawabnya mustahil. Anak Tuhan itu mustahil. Kan apa? Tak terima tak ada. Dah lemah Tuhan. Bukan lemah. Bukan kerja kudrat nak buat. Orang nak panggil lemah gitu. Orang panggil salah soalan. Macam orang kata, mata awak boleh tengok tak? Mata awak boleh tengok tak bunyi bising? Mata boleh tengok tak bunyi bising? Mustahil kan kata mustahil. Mata kita bukan tengok bising, bukan tengok bunyi. Dia tengok benda. Telinga kita nampak tak merah? Senang sikit tak? Kalau bising ni banyak ditanda-tanda. Telinga kita nampak tak merah? Nampak, kita tak kata. Telinga kita dengar tak warna merah? Gitu. Telinga kita dengar tak warna merah? Dengar? Lemah ke telinga kita? Bukan kerja telinga. Dengar warna ni. Jadi orang kata, komang tak telinga. Telinga komang tak dengar warna merah. Bukan masalah komang. Masalah bukan kerja telinga. Bukan ta'aluk kerja telinga mendengar warna. Faham? Jadi kudrat Tuhan tak kait dengan perkara wajib dan mustahil. Kudrat Tuhan buat benda harus. Dan Tuhan boleh buat dak benda mustahil. Tak ada kaitan lah dengan benda mustahil. Dah lemah. Bukan lemah panggil, bukan bidang tugas dia. Bukan ta'aluk kerja dia. Nampak tak? Jadi kan itu perkara mustahil. Mustahil anak Tuhan. Makna apa? Kalau orang tanya boleh tak Tuhan buat? Mustahil. Bukan masalah boleh tak boleh itu. Bukan kerja kudrat buat benda mustahil.
Nampak tak? Jadi soalan tu salah dah. Tanya Tuhan boleh buat tak anak Tuhan. Dia akan bawa pada soalan lain dah. Tuhan boleh buat Tuhan lain. Sama lah kan ni. Kita faham tak dia? Tuhan boleh tak buat Tuhan nombor 2? Boleh tak? Kalau kita kata mesti lah boleh kalau tak lemah ni. Kita tak faham ni. Kita tak faham makna mustahil tadi. Kita tak faham makna mustahil tadi. Bila kita kata Tuhan boleh buat bini dia. Awak kata boleh kalau tidak lemah. Kita tak faham. Kita tak faham makna mustahil. Nampak tak? Itu penting makna mustahil tu. Nampak senang je wajib mustahil tu. Tapi orang sini kata ramai lecah ni. Boleh tak Tuhan buat batu yang sangat besar sampai dia tak boleh nak akak? Soalan tu ada dalam kitab-kitab. Boleh tak Tuhan buat batu yang sangat besar sampai dia tak boleh nak akak? Tengok tak? Akal manusia boleh reka. Khayalah yang mana kalau kita tak faham hukum akal ni, kita kata tentulah boleh. Kalau tak boleh lemah Tuhan. Maknanya kita tak faham benda mustahil tu. Apa tak? Jadi sebab itu hukum akal 3 ni kena faham betul-betul. Faham betul-betul. Okey. Boleh buat benda lain lagi. Benda Tuhan boleh tak nak menghapuskan diri dia. Tengok betapa banyaknya kerosakan yang berlaku kalau kita tidak faham betul-betul makna hukum akal yang 3. Wajib, mustahil dan harus. Boleh. Kemudian kata pengarang rahimahullah, mengetahui dalil. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi ke depan malam raya tau. Dia kata kita rehatlah kali ni. Ada soalan nak tanya. Ingat. Faham tak ni tak faham kena selesai ni, kena balik kan pening. Dia kena selesai sini kalau tak faham. Ya, mudah je lah. Kalau tak faham tanya, jangan segan-segan lah. Yang pusing. Ya. Dah bukan, ia pusing sebab kita tak pandai. Dia gayung kita tak pandai buah. Masalah dalam masyarakat sekarang itu yang berlaku banyak berarti Pak Rahman macam mau kita buat tempat lain tu. Kalau yakin tak pasal kita keyakinan betul-betul keyakinan orang yang betul-betul lihat. Ada tentu habis ya? Lecah? Masalahnya mai konstitusi pun bukan orang biasa. Kalau mampu dengan agama tak masuk dia. Dia buat pusing nak jadi orang, jadi pusing tu tak baiklah. Tapi kalau mengajar ni, saya pusing ni sebab nak faham. Nak faham, bukan nak itu sebab itu risau jangan balik tak selesai tu. Biar kita faham tu. Tu sebab tak tahu hukum akal tu. Padahal mula-mula sekali dia ajar pasal hukum akal. Nampak? Jadi kita ni hak terima tak apa kita boleh terima dia tak cakap dia memang mesti ke kita tapi kalau orang lain dia fikir cakap dia pula atas pula tu kan atas pula tu kuasa Tuhan itu dia yang ada fikir tu ya tu sebab tu wajib fardu ain. Wajib fardu ain ni maknanya kena selesai mula-mula ni bab hukum akal hak 3 ni. Sebab tu saya kata walaupun nampak dia ni wasilah tangga nak faham tentang sifat Tuhan, bukan kait sifat Tuhan ni bincang bab jirim bertepak. Tapi kalau tak faham istilah, kelaut lah kita. Kelaut lah kita. Nampak jadi kalau boleh dah tu, peganglah faham ni. Maknanya orang nak pusing kita, kita pandai dah buah kilah. Orang nak gini, kita pandai dah. Ni main kat ni tak boleh ni, tak boleh ni. Jadi orang pun nak pusing. Kita pula betul dia. Itu pula betul hak dia. Sebab boleh jadi hak dia pun salah juga. Boleh. Okay. Sekadar itu saja untuk malam ini insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung pada lepas pada minggu depan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.